Alright, okay, so we are going to take a look on last chapter of CSC 186, which is polymorphism. Okay, so actually there are three part for topic 7, chapter 7, but all of the slide are not that many, okay, just several, about 18 and then 11 and then 20 something. Okay, so for part 1, we have about 18 slide. Okay, polymorphism. Okay, last topic for CSC 186. Okay, another characteristics of object-oriented programming. The last characteristic of object-oriented programming that you need to understand. Okay, polymorphism. Alright, polymorphism concept. Okay, polymorphism means having many forms. Okay, polymorphism ni adalah term daripada Greek. Okay, Greek. Okay, so yang mana apabila kita translate dia bermaksud having many form. Okay, maksudnya mempunyai banyak bentuk. Okay, banyak form, banyak bentuk kan. So, banyak bentuk yang macam mana tu? Okay, polymorphism is the ability to use the same name to refer the methods that perform different tasks. Okay, so maksudnya polymorphism adalah keupayaan Java untuk menggunakan method yang mempunyai nama yang sama tetapi melakukan tugasan yang berbeza, melakukan implementation ataupun calculation yang berbeza. Nama sama tapi content, coding dalam nama method tersebut adalah coding yang berbeza, melakukan tugasan yang berbeza. Tetapi menggunakan satu nama yang sama. Itu maksud polymorphism. Dia having many form, ada banyak bentuk kan. Method tu satu nama, tapi dia boleh melakukan beberapa tugasan. Walaupun sama nama tapi digunakan oleh kelas-kelas yang lain. Okay? Tapi kelas-kelas lain ni tu coding dalam dia melakukan tugasan yang berbeza lah. Okay? So itu adalah konsep polymorphism. Okay, ability of a variable to have more than one type, hold values of different types. Okay, juga adalah kebolehan sesuatu variable tu untuk mempunyai lebih daripada satu type, satu data type kan, satu jenis data type. Kita boleh ubah satu variable tu. Contoh ID yang kita nak ubah, sama ada kita nak gunakan dalam data type string ataupun integer. Kita boleh ubah, ataupun double, kita boleh ubah variable tersebut. Okay, kita boleh ubah data type variable tersebut. Itu juga tergolong dalam polymorphism. Okay, to expand the usage and the effectiveness of polymorphism, we have to apply the concept of abstract class and array. Okay, jadi untuk menggunakan konsep polymorphism ni ke peringkat yang lebih optimum, kita nak menggunakan sepenuhnya kebolehan polymorphism ni. Jadi polymorphism ni digunakan untuk abstract class dan juga array. Okay, nanti kita tengok apa macam mana penggunaan abstract class dan array tu. Okay, so abstract class, macam mana, kamu ingat tak abstract class? Ada idea apa itu abstract class? Soan Haji, kamu ada idea tak? Ingat tak apa itu abstract class? Tak ingat? Key je lah, key. Key ada, ingat tak? Abstract class. Macam mana? Tapi tahu lah abstract class. Boleh? Boleh ingat lah abstract class. Alright, okay. Faris mana Faris? Tak ingat? Seri je lah, Seri. Ingat abstract class? Ingat? Macam mana Seri? Macam mana Seri? Okay, dia menggunakan super juga. Okay. Okay. So betul lah, dia menggunakan juga super. Okay, tapi yang paling asasnya adalah, okay, kita tengok boleh ya. Okay, kita ada, kan tadi kita nak gunakan polymorphism ke peringkat lebih optimum, kita akan apply ke dalam abstract class dan juga array of superclass. Yang ni lah. Okay. So kita tengok abstract class tu apa? Create the abstract method in the abstract class. Okay, maksudnya untuk sesuatu kelas tu menjadi abstract,
Okay, kalau kamu ingat kan, masa awal-awal dulu, chapter 1, abstraction. Abstraction tu maksudnya, kita hanya tunjuk benda-benda yang penting saja. Benda-benda yang tak penting, kita simpan di belakang. Nah, itu adalah abstract lah. So, samalah untuk abstract class ni. Abstract class ni maksudnya, kita hanya tunjuk benda-benda yang perlu ditunjuk saja. Benda-benda yang basic saja. Yang detail, kita tak tunjuk. Itu adalah konsep yang kita apply untuk abstract class. Jadi, untuk kelas tersebut menjadi abstract, dia perlu ada abstract method. Okay? Untuk kelas tersebut menjadi abstract class, dia kena ada abstract method. Yang tu saja, syarat dia. Okay, method with same name but has different task. Okay. Jadi, untuk method ni, method with same name ni maksudnya adalah dalam abstract class ni ada satu method tu nama sama. Tetapi nama method tu juga akan diwarisi ke subclass. Subclass tu dia akan gunakan nama yang sama tetapi dia melakukan tugasan yang berbeza. Itu maksud polymorphism. Okay. Nama sama, okay, nama di method di subclass sama dengan nama method di parent class, tetapi subclass akan melakukan tugasan yang lain, yang lebih detail berbanding superclass tadi. Okay. Its abstract method can be overridden, taken control by subclass. Ini maksud dia. Okay. Nama tu sama, tetapi dia boleh digunakan oleh subclass dan subclass tu boleh modify method tu. Dia boleh modify, dia boleh melakukan implementation, coding dalam method nama sama tu, tapi tugasan yang lain lah berbanding parent class ni ataupun abstract class ni. Okay, next untuk array of superclass, create an array of superclass with its subclasses as the instance or example. Okay. Kalau array of superclass pula, kan sebelum ni kita dah pernah guna array. Kan kita declare array, kita masuk data kan. Tapi array of superclass ni maksudnya adalah kita create array tu untuk objek superclass. Tetapi data yang kita simpan dalam array tu adalah objek subclass. Itu maksud dia. Array of superclass ni. Okey, kita create array berdasarkan objek superclass. Tetapi data yang kita simpan dalam array tu adalah objek subclass. Itu maksud dia. Okay. One array of superclass can change form of its subclasses instances. Jadi, dalam array ni, kita juga boleh tukar form subclass tersebut. Form data objek yang kita masukkan ke dalam array superclass tu, kita boleh ubah dia punya data type. Dia punya type. Kita boleh ubah form dia. Okay. Itu maksud array of superclass. Okay, kita akan tengok dengan lebih detail. Okay, so kita tengok dulu abstract class. Okay. Abstract class, okay, ingat abstract class. Abstract maksudnya benda-benda yang simple, yang basic, yang abstract, yang samar-samar, yang tak clear. Okay. Sebab apa? Sebab dia sembunyi. Dia sembunyikan data, dia sembunyikan detail-detail yang penting. Itu maksud abstract. Jadi abstract class ni, kelas tu dia hanya ada komponen-komponen ataupun method-method yang basic, yang samar-samar, yang tak clear, yang tak spesifik. Okay. So abstract class ni kita define at parent class. Okay. Abstract class ni hanya boleh di-define di parent class sahaja. An abstract class is a common solution when we know the subclass is likely to override the superclass. Okay, jadi apabila kita tengok sesuatu method kan, kita tengok method di subclass ni pun akan melakukan method yang sama dengan superclass. Tetapi di subclass dia akan melakukan method yang lebih detail. Jadi bila ada syarat ataupun keadaan macam tu, so parent class tu boleh kita define sebagai abstract class. Okay. Okay, apabila kita tengok kan masa kamu buat kelas diagram, kan saya minta kamu buat kelas diagram kan untuk proposal kan. Kamu tengok method di subclass ni sama dengan superclass kan. Cumanya di subclass ni dia adalah pertambahan komponen lebih detail. Bila ada syarat macam tu, maksudnya kita dah boleh apply abstract class punya konsep ni. Main reason to have abstract class adalah avoid redundant code and then several concrete class. Concrete class pula kan. Concrete class ni terbalik vice versa dengan abstract class. Have some common code that can be implemented in a single superclass. So kalau ada syarat ni, kita dah boleh apply lah abstract class. A class is declared as abstract by including the keyword abstract in the class
header line. Okey, jadi apabila kita nak create parent class kan, apabila kita nak apply abstract, kita kena tambah keyword abstract ni saja. Public abstract class student. Kemudian ini content dia lah. Okey. Dalam semikolon ni. Okey, public abstract class student. So apabila kita tengok nama kelas, oh ada abstract. So apabila kita tengok ada abstract, mesti dalam kelas tersebut ada abstract method. Itu syarat dia. Okey, syarat untuk sesuatu kelas tu menjadi abstract adalah dia perlu ada abstract method. Okay, so kita tengok lagi detail abstract class. It's a class that can only be used as a base class for another class. That is, no object of an abstract class can be instantiated. Okay, so untuk abstract class ni, macam saya beritahu tadi, abstract maksudnya kita nak, dalam kelas tersebut kita hanya nak meletakkan komponen-komponen yang basic. Sebab tu dia cakap can only be used as base class. Okay, sebab apa? Sebab komponen sama ada attribute ataupun method dia adalah attribute dan method yang basic, yang tak detail, yang tak spesifik sangat. Benda-benda yang general, kan? Dan apabila kelas tersebut menjadi abstract, kita tidak boleh create objek untuk kelas tersebut. Okay, instantiated ni maksudnya kita nak create objek untuk kelas tersebut. Tidak ada objek dihasilkan dari abstract class, sekadar ada method saja. Itu syarat dia. Okay, so kena aware yang ni. In case nanti dalam final nanti kan, dalam soalan part A ataupun part B, dia tanya macam ni kan. Adakah kita boleh create objek daripada abstract class? Jawapannya adalah tidak. No object. Kita tak boleh create objek daripada abstract class. Sebab apa? Sebab dia adalah abstract. Kan, dia tak lengkap. Dia tak spesifik. Dia hanyalah basic sahaja. Jadi kita tak boleh nak create objek. Itu maksud dia. Okay, so take note yang ni ya. Okay, so must contain at least one abstract method to ensure that an object cannot be instantiated which contain incomplete method. Okay, so untuk menjadi abstract class, dia kena ada sekurang-kurangnya satu abstract method. Okay, abstract method sama juga macam abstract class. Kan, dia ada keyword abstract kan. Maksudnya method tu tak lengkap. So dia incomplete. Incomplete method. Okay, abstract method ni incomplete method. Method tu tak lengkap. Sebab apa? Nampak macam mana? Kita tengok macam mana yang dikatakan method yang tak lengkap ni. Okay. Tapi kamu fahamkan dulu. Syarat untuk sesuatu kelas tu menjadi abstract adalah, pertama sekali dia kena ada sekurang-kurangnya satu abstract method, dan abstract class tersebut tidak boleh create objek. Kita tak boleh create objek berdasarkan abstract class tersebut. Contoh, kita ada abstract class shape kan, abstract class shape. And then selalu bila kita nak create shape, kita akan buat sini kan, kita akan declare shape as equal to new shape. Tu proses kita nak create objek lah kan. So kita tak boleh buat tu. Kita tak boleh create objek untuk shape. Sebab apa? Shape tu kita dah define sebagai abstract class. Itu maksud dia tak boleh create objek. Okay, sekarang kita tengok pula concrete class. Tadi abstract class, sekarang concrete class. Concrete class ni adalah terbalik. Vice versa dengan abstract. Macam abstract tadi, samar-samar. Tak lengkap. Tapi kalau concrete, kan, nama pun concrete. Concrete, kukuh. Kukuh sebab apa? Sebab dia lengkap. Okay, sebab kelas tu lengkap. So kita tengok macam mana dia katakan lengkap pula. A concrete class similar to child class. Okay, ingat abstract class kita boleh apply untuk parent class saja. Tetapi untuk concrete class kita boleh apply kepada child class. Okay, child punya class. Okay, is a class that we can create an instance of using the new keyword. So apabila kelas tu concrete, baru kita boleh create objek ataupun instance. Instance ni maksudnya kita create objek. Samalah kita create objek ni. Ini adalah coding kita create objek. Kan, circle, my circle equal to new circle. Okay, circle ni adalah subclass. Okay, subclass, maybe subclass pada shape. Kan. Ini adalah coding untuk kita create objek. Okay, so untuk concrete class baru kita boleh create. Kalau objek class, kalau abstract class kita tak boleh create objek ni. Okay. It has an implementation for all of its method, no abstract method. Okay, untuk concrete class sebabkan dia concrete, dia kukuh. Kukuh maksudnya setiap method tu adalah spesifik ataupun
full ataupun ada implementation. Itu maksudnya. So apabila full dan ada method dan ada implementation, maksudnya dia tak ada abstract method lah. No abstract method. Sebab apa? Dia ada method. Dalam method dia ada apa yang nak buat untuk method tu. Tetapi untuk abstract method, dalam dia tak ada apa-apa kita nak buat. It is a complete class with a data members and methods. Concrete class adalah complete class. Kelas yang lengkap. Kan? Attribute dia lengkap, method dia lengkap. Method dia lengkap tu maksudnya kita tulis nama method dan dalam method tu kan dalam semicolon tu dia ada dia punya coding. Apa yang nak buat. Itu maksud method yang lengkap. Okey, contoh. Okey, so untuk ni kita ada bank account sebagai parent class dan bank account ni kita define sebagai abstract class sebab dia hanya simpan data-data yang abstract, okay, yang tak lengkap lagi. Extend and then di bawah dia ada child class, saving account, current account, fixed deposit account. Okay, so dalam saving account, current account dan fixed deposit account ni adalah lengkap, complete, kelas yang complete. Jadi ia dikategorikan sebagai concrete class. Itu bayangan awal lah. Macam mana untuk membantu kamu untuk memahami apa itu abstract class, apa itu concrete class. Okey, untuk concrete class, kita tak perlu letak keyword concrete. Okey, cuma abstract saja kita letak keyword abstract. Okey, so abstract class versus concrete class. Perbezaan dia. Sorry, similarity dulu. Both have either public, protected, private or package accessibility. Both may have include constructors and both may include methods, classes and interfaces. Ini samalah. Boleh. Perbezaan. Abstract class may contain abstract method. Okay. Untuk abstract class, dia kena ada sekurang-kurangnya satu abstract method. Okay. Object in the abstract class cannot be instantiated or be represented. Okay. Objek dalam abstract class ni kita tak boleh create. Kita tak boleh create objek untuk abstract class. So dalam concrete tak ada abstract method dan concrete class boleh create objek. Tu beza dah. Okey, kalau kamu tengok di sini, dia tunjuk sikit dalam bentuk class diagram. Okey. Kita ada shape sebagai parent dan rectangle and circle sebagai subclass, child class kan. Kalau kamu tengok di shape ni dia define sebagai abstract class. Sebab apa? Cuba kamu tengok method dia. Public double area. And then dia stop dekat situ. Kan? Public double area. Dia tak inform, dia tak beritahu pun macam mana nak calculate area ni. Kan? Manakala di rectangle dan circle kita ada variable and then public double area. Nampak dia ada apa dia nak buat dengan area ni. Maksudnya dia akan return length multiply with breadth. Kan? Dia ada calculation. Ini yang maksudkan concrete. Manakala ini, sebab dia tak ada pun calculation. Dia tak inform pun. Area ni nak buat apa? Kan di shape ni. Kan dia just sekadar public double area saja. Dia tak beritahu pun. Area tu nak buat apa? So dia abstract lah. Dia macam tak clear kan. Dia sama-sama. Dia tak bagi maklumat yang penuh. Jadi ini adalah abstract. Manakala di rectangle ni adalah concrete. Sama juga dengan circle. Public double area, circle kan. Return 3.14 multiply R multiply R. Kan dia beritahu implementation dia. Nak buat apa untuk area ni. Kan. So dia lengkap lah. Method untuk di kelas rectangle dan method di kelas circle adalah lengkap. Jadi apabila dia lengkap, bermaksud dianya adalah concrete class. Concrete classes. They both have an implementation. Implementation ni coding dalam dia, coding dalam method tu. Okay. Alright, sampai sini boleh faham? Abstract dan juga concrete. Boleh ya? So fahamkan dulu, saya kita tengok lagi macam mana. Okay. So make sure kamu faham lah. Faham ni sebelum kita beralih ke yang lebih detail. Okay. Alright, abstract method.
Tadi kelas kan, yang kita fokus kepada method pula, abstract method. Specified in the parent class but must be implemented in a child class. Okay, abstract method ni kita specify, kita declare di parent class. Okay, declare saja. Tapi dalam dia tak ada pun implementation. Implementation ataupun apa yang kita nak buat untuk method tu akan dibuat di child class. And then has no code body. No braces pun tak ada. Bracing pun tak ada. Contains only header line. Yang ni saja, macam dia bagi contoh ni. Okay. Sekejap. Sepatutnya public abstract void get message. Terbalik. Abstract ni patut selepas public. So untuk abstract method, dia declare saja. Dia declare header line dia. Public abstract void get message. And then semicolon. Sudah. Siap lah yang ni dikatakan abstract method. Dia tak ada pun nak buat apa untuk get message ni kan. Dia tak beritahu pun. Itu saja. All of the abstract method must be overridden or taken control by methods in the complete subclasses. Okay. So macam ni, bila dia ada abstract, public abstract void get message, semicolon, nanti method get message ni akan digunakan oleh subclass. Dalam subclass nanti boleh beritahu get message tu nak buat apa. Advantage. Conceptual allow the programmer to think of an activity as associated with an abstraction at the higher level of pada class. So, advantage adalah kita menggunakan konsep abstraction lah. Okay, kita hanya tunjuk benda-benda yang penting sahaja, benda-benda yang basic sahaja di parent. Benda-benda yang detail kita buat di child class. An abstract method cannot be declared as either static or final. Okay. Apabila method tu jadi abstract, kita tak boleh declare dia sebagai static ataupun final. Macam ni kan, public. Tak ada pun keyword static atau final. Sebab apa? Sebab static and final ni meaning dia tak boleh diubah. Kan static. Static maksudnya tak boleh diubah. Final pun tak boleh diubah. Sedangkan abstract ni kita guna sebab kita nak ubah dia di subclass. Jadi tak boleh declare sebagai static ataupun final untuk method ni. Okey, so macam mana nak guna? Mula-mula kita create kelas kan. Public abstract class student. Okey. Kemudian terbalik abstract patut belakang public. Public abstract void display course grade semicolon. Public abstract double calculate CGPA semicolon. Sudah di abstract class ni. Okey, keyword dah sebab ni abstract class. Kan? Okey, ni abstract class kan. Abstract class student. Maksudnya dia mesti ada sekurang-kurangnya satu abstract method. Tapi ni ada dua lah. So dua boleh lah. Sekurang-kurangnya satu. Kan dia ada ni. Keyword abstract. Abstract. Jadi kelas tu akan menjadi abstract lah. And then dia stop di semicolon ni saja. Semicolon. Dalam dia tak ada pun braces, kemudian implementation tak ada. Dia stop dekat tu saja. Sebab apa? Sebab display course grade dan calculate CGPA ni akan dilakukan di subclass. Subclass yang akan beritahu apa yang nak calculation ataupun implementation apa untuk kedua-dua method ni. Ini contoh dah. Okay, student kita abstract and then kita ada dia punya variable and then method bawah sekali ada display course grade kan, and then dia define sebagai abstract. Bila abstract ni maksudnya dia akan dilakukan di subclass, which is kita ada undergraduate student dan graduate student. So display course grade sama kan ni this one. Okay, so nanti di subclass dia akan melakukan lah, dia tak abstract, kita tak letak abstract pun di subclass ni. Jadi subclass tu dia akan lakukan proses apa untuk display course grade tu, apa yang perlu dibuat, coding apa yang perlu ada dalam method display course grade. Jadi proses ni kita kenali sebagai overridden. Okay, abstract method ni will be override by subclass. Override, diambil alih. Kan parent dia tak buat apa pun, dia hanya beritahu saja apa method yang ada, apa abstract method yang ada. Okay, tapi
method tu akan melakukan apa? Akan dibuat di subclass. Subclass yang akan beritahu apakah coding untuk display course grid ni. Okay, method overriding must have the same name, same argument, parameters within a bracket in the method, and same return type as the overridden method. Okay, jadi untuk method overriding ni, okay, untuk ambil alihkan subclass, ambil alih, take control method, abstract method di parent class, apa dia perlu ada same name, nama yang sama, dan same argument, parameter within bracket in the method. Parameter dalam bracket pun kena sama, itu syarat dia. And same return type, apabila nak return balik apakah output calculation tu, return type tu pun kena sama, data type tu. Okay, ini untuk overridden method. Generally, to override the abstract method, okay, can occur in two different form replacement. A method can replace the method in parent class. Code in parent class is not executed at all. Kan, sebab dalam parent class, kita hanya define nama method saja. Dia tak beritahu pun apa nak buat kan. Jadi di bawahnya, di subclass baru kita buat. Jadi cara tu pun kita boleh kenali sebagai replacement. Sebab replacement kita tambah content, implementation, coding dalam method tersebut. Ataupun refinement, combine the code from parent and child class, the use of keyword super constructor. Okay, refinement, maksudnya kita modify, kan. Contoh, method di subclass, dia display juga sikit, tetapi di subclass, dia tambah lagi apa yang dia perlu tambah. Okay, replace ni daripada zero, dia add. Refinement, ada sikit di parent class, tapi di subclass dia tambah lagi coding. Okay, itu perbezaan antara replacement dan refinement. Okay, kita tengok contoh. Contoh mudah penggunaan abstract class dan method ni. Okay, kita ada public abstract class card. Card ini adalah super class. Okay, dan dia define sebagai abstract. Sebab apa? Sebab dia ada abstract method, which is public abstract void greeting. Kan? Jadi apabila dia ada abstract method, bermaksud kelas tersebut adalah abstract. Dan kamu tengok di sini, public abstract void greeting. Kan? Kurungan semicolon kan? Dia tak ada pun apa yang nak buat dengan greeting ni. Kan? Dia hanya define. Kan? Bawah dia sepatutnya ada coding lah, tapi dia tak buat. Sebab apa? Sebab bawahnya tu content untuk method abstract void greeting ni akan dibuat di bawah ni. Nampak greeting ni. Dalam subclass. Okay, kita tengok subclass pula. Kita ada kelas birthday extend card. Okay, maksudnya extend. Birthday itu adalah subclass kepada card lah. Ni card kan. Ni card birthday extend card. So birthday adalah subclass kepada card. And then dalam birthday dia ada date. Okay, variable date. Dalam card tadi ada recipient. Satu, ditambah date kan. Kemudian constructor untuk birthday dia ada string R dan string D. Yang mana string R ni adalah objek yang dia inherit daripada super class kan, super ni. Nampak super R kan. Super R maksudnya dia ambil daripada atas ni. Sorry, this one. Okay, R. Super ambil daripada recipient di super class. Okay, R ni yang ni. Ya. Yeah. And then date equal to D. Date yang ni, date D yang ni. Okay. And then di sini dia inherit ni, dia override method public void greeting. Nampak? Public void greeting. Di bawah ni, di atas ni ada public abstract void greeting kan. Memandangkan dia abstract di parent, dia tak adalah implementation. Tetapi di subclass, dia tak ada abstract public void greeting. Bila tak ada abstract, dia perlu buat implementation lah. So untuk method greeting ni, apa yang perlu ada adalah dia buat system.out.println dia plus super.recipient. Kan super.recipient ni dia dapat dari parent class lah. Dia dapat dari parent class plus happy birthday tambah and then date dia ambil dari sini lah, di date ni. Nampak tak perbezaan dia? Greeting di parent class tak ada apa-apa. Tapi greeting di subclass ada ni system.out.println and so on.
Dia adalah coding dia kan. Sama juga dengan next kelas yang satu lagi, which is kelas hari raya extend card. Hari raya tadi birthday, extend card ni hari raya pula extend card. Untuk hari raya dia hanya ada satu saja variable, which is R. R ni pula dia ambil daripada super class sebab ada super ni, super R. Dia hanya ada recipient saja. And then kita ada method dah, public void greeting. Kan? Greeting. Sama juga sini, greeting. Jadi greeting ni dia override yang mana dalam dia buat content. System.out.println dia plus super.recipient plus selamat hari raya. Okay, kalau kamu tengok di sini, sama nama kan, greeting, ini pun greeting. Tetapi dua-dua kelas ni melakukan greeting ni, dia melakukan benda yang berbeza. Okay. Sebab apa? Apa yang berbeza? Walaupun guna method sama, kan, nama sama kan, public void greeting, yang ni pun public void greeting. Tetapi cuba tengok dalam dia. Dalam dia display system.out.println dia recipient plus happy birthday tambah date. Tetapi di sini dia display apa? System.out.println dia super.recipient plus selamat hari raya. Nampak berbeza kan? Kan ni perbezaan dah. Selamat hari raya ni dengan happy birthday. Okay, jadi kita boleh katakan walaupun nama method tu sama, tetapi content ataupun implementation dalam dia tu berbeza. Dia melakukan benda yang berbeza. Kalau kita tengok CBS memang nampak dia sama, tapi satu happy birthday, satu selamat hari raya. So benda yang berbeza. So ini adalah contoh yang mudah lah untuk kamu faham macam mana sesuatu method itu overridden. Okay. Tapi di greeting abstract class ni dia hanya ada greeting ni saja. Dia tak buat pun apa pun. Dia tak buat apa-apa kan. Jadi ini adalah konsep abstract. Okay. Abstract class dan abstract method. And then di main class. Okay, main class card app kan. Apa yang dia buat? Kita create objek untuk kelas birthday dan objek untuk kelas hari raya. Okay. Sebab kelas birthday dan hari raya ni, birthday dan kelas hari raya ni adalah kelas yang konkret. Konkret sebab apa? Sebab dia lengkap. Lengkap macam mana? Sebab method greeting ni ada implementation. Dia lengkap lah. Kan? Berbanding dengan abstract. Abstract ni dia declare saja. Dia tak ada pun implementation dalam dia kan. Jadi disebabkan itu abstract class kita tak boleh create objek, tetapi untuk kelas birthday dan kelas hari raya kita boleh create objek. Ni bukti dah di main class. Okay, di main class kita ada birthday. Nampak kita create objek. Birthday B card equal to new birthday. And then dalam ni kita buat apa? Kita letakkan value Rashid. So Rashid ni akan pergi ke recipient and then date 2/3/2020 kan. Yang ni akan pergi ke date. So kita tengoklah balik dalam birthday. Nampak kelas birthday. Dia ada R. R recipient kan. R ni dia akan pass dia. Rashid ni akan pass ke string R ni. Manakala date ni akan pass ke D ni. D. Okay. And then bawah ni constructor buatlah. Last ni display. Manakala untuk hari raya. Hari raya HR card equal to new hari raya. And then dia pass satu saja, city. Sebab apa? Sebab dalam hari raya kan, dia hanya ada satu saja variable, which is R. Super R. R ni pula dia dapat daripada parent kan. So, super R ni hanya satu saja recipient, which is city. So, dia akan pass ke situ. And then apabila kita nak panggil method tu macam mana adalah kita kena guna balik lah bcard ni. Objek kita create dia kan. Bcard.greeting. So disebabkan bcard ni adalah objek birthday, apabila dia panggil method greeting, sama ada dua kan. Bcard.greeting, hrcard.greeting, dua-dua ada nama method sama. Tetapi walaupun nama sama, proses dalam dia adalah berbeza. Okay? Sebab apa? Bcard ni adalah daripada kelas birthday. Manakala HR card daripada kelas hari raya. Jadi method greeting di birthday dan method greeting di hari raya tak sama. Okay. Di
greeting di birthday, dia akan beritahu happy birthday. Dan date, manakala di hari raya, dia akan beritahu nama dan selamat hari raya. Jadi dia berbeza. Kan? Walaupun kita tengok dot greeting sama nama, so mesti dia akan display benda yang sama, tapi tak. Okay. Dan bergantung kepada objek ni adalah objek kelas apa. Bila kita tengok kelas apa, baru kita tahu method tu membuat apa, walaupun nama sama. Okay. So inilah yang kita panggil sebagai abstraction. Okay. So kalau kamu boleh apply ke dalam projek kamu, lebih cantik lah. Okay. So markah akan lebih tinggi lah untuk projek kalau kamu boleh apply konsep abstraction ni. So that's why lah saya nak kamu fahamkan lah macam mana kita nak guna abstract ni. Okay. Sedangkan actually dia mudah saja kalau kamu boleh faham, dia basic. And then kamu cuba kembang-kembangkan ikut bagi fit dengan requirement projek kamu. Okay. Tapi make sure kamu faham konsep inheritance dulu. Kan? Kadang-kadang konsep inheritance tu salah. Sebab apa? Objek tu bukan objek yang sama. Kan? Kadang dia buat objek macam mana? Contoh objek people. Kan? People. Main class people. Tetapi subclass dia satu human, satu lagi dia letak apa? Course ataupun dia letak department. Tak samalah. People dan department, objek yang lain kan, objek yang tak sama, attribute dia tak sama. Jadi tak boleh ada dalam satu parent yang sama, tak boleh. Kena faham apa yang tu. Okay, contoh macam kad ni tak apalah. Kad ni memanglah birthday pun untuk kad, hari raya pun untuk kad. Jadi dia adalah satu komponen yang sama. Ataupun shape. Shape bawah dia rectangle, circle. Okay, ataupun vehicle. Vehicle bawah dia adalah car, motorcycle, bus, lori and so on. So adalah objek yang sama. Jangan pula vehicle kan, parent vehicle, bawah tu bus, kemudian student, kemudian komputer. So benda yang tak sama, jadi dia tak relate dengan objek di parent. Dia tak bolehlah inherit. So kena fahamkan dulu, kena betulkan dulu konsep tu sebelum kamu apply abstract class. So tadi output dia akan jadi macam ni lah. Okay, walaupun kita tengok walaupun dia panggil method sama, greeting kan. Tapi output dia tengok. Satu, Dear Rashid, happy birthday and date. Satu lagi, Dear Siti, selamat hari raya. So output dia akan berbeza mengikut objek tu bukan belong to kelas yang mana. Daripada kelas yang mana kan. Okay, so sebelum ni kita pernah dengar method overloading kan. Sektor apa saya tak ingat. Satu lagi sekarang method overriding. Tapi dua-dua ni tak sama. Okay. Kamu pun kena tahu perbezaan antara method overload dan method overriding. Okay, kita tengok Method overloading adalah must have at least two methods by same name in same class. Okay. Keyword dia same name in same class. Nampak tak? Maksudnya untuk method overloading, satu kelas tu dia ada dua atau lebih method yang nama sama. Nama sama. Tu method overloading. Tetapi di overriding adalah must have at least one method by same name in both parent and child class. Okay, method overloading same name in both parent and child class. Kan? Ataupun tadi same name untuk kelas yang berbeza. Satu kelas tu ada satu method yang sama dengan kelas parent. Macam tu. Bukannya dalam satu kelas yang sama. Okay, maksudnya dalam kelas yang berbeza. Satu method nama sama di parent, satu lagi method nama sama di child class. Okay, itu beza dah. And then must have different number of parameters. Okay, untuk overloading, walaupun nama method tu sama dan dalam satu kelas yang sama, parameter dalam kurungan kan, bilangan dia kena berbeza, tak boleh sama. Okay,
Itu yang membezakan antara method ni dengan method tu untuk overloading. Manakala di overriding must have same number of parameter. Okey, sebab apa? Sebab method di subclass ada di kelas yang lain lah berbanding parent kelas kan. Jadi number of parameter tu kena sama. If number of parameter are same, then must have different type of parameter. Okey, jika bilangan parameter sama pula untuk overloading ni, mesti ada data type yang berbeza. Dia tak boleh sama data type untuk method yang sama tu. Type of parameter also must be same. Yang overriding kena sama. Overloading known as compile time polymorphism. Overriding known as runtime. Okay, compile masa check kan dia detect lah method mana yang dia boleh guna. Overriding dia akan detect apabila kita dah run kan, kita coding tu kita dah klik run dan nak implement dah dan nak execute dah. Itu adalah di mana overriding berlaku. Okay. Alright, sampai sini boleh faham tak? Atau ada tak part-part yang kamu tak faham nak saya ulang? Siapa nak boleh faham dekat ni? Boleh ya? Okay, so boleh tak habis lagi. Saya bagi kamu take 5, saya pukul 9:02 kita sama balik. Okay? Kita masuk part 2 pula. Ada sikit lagi. Okay, 9:02 kita sambung. Okay, part 2. Polymorphism part 2. Actually ada 3 part lah. Cuma kita minggu ni kita buat sampai part 2 dulu. Okay, so kita tengok balik. Part 2 ni berkenaan dengan array of superclass. Okay, tadi kita dah tengok dah. Abstract class, abstract method. Okay, sekarang ni kita nak tengok array untuk superclass. Okay. So, ini gambar aja lah untuk gambaran array macam mana kan. So, array ni kita allocate memory and then kita masukkan objek kan, ke dalam memory tersebut. Okay, so kita tengok array in polymorphism. Okay, so untuk mengoptimumkan kebolehan polymorphism ni kita apply dalam array. Okay, similar to implement the array in the inheritance concept, but we want the reference of array which is come from the parent class. Okay, maksudnya kita nak, bila kita create array tu, kita create array berdasarkan parent class. Tetapi data yang kita simpan dalam array tersebut adalah daripada objek subclass. Nampak tak? Array, bila kita nak create array, kita create array daripada objek superclass, tetapi data yang kita nak masukkan dalam array itu adalah data objek subclass. Itu maksud dia. You might want to create a superclass reference and treat subclass objects as superclass objects. So you can create an array of different objects that share the same ancestry. Nampak tak? Kita nak buat satu array tu, kita create array tu dengan berdasarkan parent class. Tetapi data dalam array tu adalah objek subclass. Okay, subclass tu boleh jadi banyak subclass kan. Jadi banyak subclass boleh jadi array tu boleh simpan banyak jenis subclass. Okay. Sebab apa? Sebab subclass tu share the same ancestry. Keturunan yang sama. Kan? Sebab apa keturunan yang sama? Sebab setiap subclass ni ada satu parent class yang sama. Kan? Jadi data-data ni, objek-objek ni kita simpan dalam array tapi referenkan kepada superclass, parent class. Manipulate an array of subclass object by invoking the appropriate method of each subclass. Jadi apabila kita buat macam tu, kita bolehlah menggunakan method untuk objek subclass tu. Nanti kita tengok in detail lah macam mana nak guna objek tu. Cuma kamu fahamkan dulu apa itu array in polymorphism. Okay. Secara umum, secara basicnya, array in polymorphism adalah kita create array berdasarkan objek parent class, tetapi data yang kita simpan dalam array itu adalah objek subclass, child class. Okay. Contoh macam tadi juga kita still pakai card.
card, and then abstract class card, ada variable recipient, and then ada constructor, okay, R recipient to R, and then kita ada abstract method, public abstract void greeting. Tapi disebabkan ianya ada abstract class, dia kena ada abstract method, dan abstract method ni dia hanya define saja, tak ada implementation. Okay, sebab apa? Implementation dia akan dibuat di subclass. Next, kita ada kelas birthday extend card. So, birthday extend card. Maksudnya birthday ni adalah subclass kepada card. Kan, sebab dia extend card. And then dalam birthday, dia tambah variable date. Okay, and then kita define constructor. Constructor dia akan ada dua lah. Satu daripada parent. R ni daripada parent. D ni yang date lah. So, dalam constructor kita kena guna super R. Lepas tu date D. Kemudian kita ada method public void greeting yang mana dia ambil daripada parent. Greeting ni kan. Greeting, dia display dia happy birthday. Habis. Kemudian kelas yang kedua, subkelas yang kedua adalah hari raya. Kelas hari raya extend card. Extend card juga. So hari raya ni adalah subkelas kepada card. And then dalam hari raya dia tak declare pun variable. Maksudnya dia tak ada variable baru. Sebab apa? Dia hanya ambil variable daripada parent class saja, which is R ni. R super R. Ada keyword super kan. Super R. Maksudnya dia ambil daripada parent class. So R ni refer pada recipient ni lah. And then dalamnya dia ada method greeting. Method yang sama dengan ni greeting. Tetapi dalam ni berbeza dengan birthday. Dia akan display dia nama selamat hari raya. Yang ni happy birthday kan. So walaupun method greeting tu nama sama, tetapi dalam dia adalah konten yang berbeza. Jadi untuk array, macam mana nak buat? Ni di main class. Kita create array di main class. Card app, public static void main. And then tengok ni. Kita akan create array. Hijau. Okay, kita akan create array ni. Kotak ni kan. Square bracket ni kan. Simbol kita nak create array lah. So, kita create array untuk apa? Kita create array berdasarkan kelas card ni. Nampak? Card ni adalah parent. New card, and then kita letakkan dua memory, dua index untuk array tu. Kan? So, di sini apa yang kita nak katakan adalah kita declare an array by referring to the super class. Sebab apa? Card ni adalah super class. Kan? Tengok ni. Ni, card ni super class. Kita create array untuk super class. Tetapi, kita nak simpan data dalam super class ni. Kan? Bila kita create array ni, kita letak variable C kan. So, kita assign dua memory. So, bila kita nak masukkan data, kita guna C and then di index 0. Di location index 0, kita guna objek subclass, child class tu. Okay, new birthday. Nampak? New birthday and then data dah dalam apa untuk birthday tu, objek birthday tu. Kan? So, dengan ini, data yang kita simpan di array yang kita create berdasarkan superclass tu adalah data subclass birthday. Yang kedua, di C1 pula, hari raya. Nampak tak? So, makna kata, walaupun kita create array tu daripada objek kelas, parent class, tapi data dia adalah daripada subclass. Kan, nampak? Boleh buat macam tu. And then kita panggil C0 greeting. So of course lah, bila C0 yang ni kan, dia akan panggil greeting yang birthday. Manakala C1 greeting, dia akan panggil greeting yang hari raya. So boleh macam tu. Okay, macam mana? Boleh faham? Array in polymorphism. You all dapat idea array in polymorphism? Boleh faham ke atau nak saya ulang balik? Tak jelas? Okey, saya ulang balik. Saya ulang balik. Okey, saya kena keluar pergi discard. Okey, so saya ulang balik. Okey, macam saya beritahu tadi, okay, kita ada satu abstract class, yang mana abstract class ni adalah parent class. Okay, parent class ni adalah abstract.
Abstract class ni memang untuk parent saja. Okay. Yang mana parent class dia adalah card. Untuk subclass kita ada birthday. Okay, sebab apa? Dia extend card. Extend ni keyword untuk inheritance lah. Maksudnya birthday ni adalah child untuk card. Card ni. Dan hari raya juga adalah child untuk card. Sebab hari raya extend card. Okay. Kemudian dia apply konsep abstract method. Abstract class dan abstract method sebab apa? Sebab ni greeting ni. Greeting di sini dia tak buat apa-apa kan? Dia define saja. Lepas tu dia semicolon. Lepas tu dia tak buat apa-apa. Tetapi greeting di subclass dia buat benda ni. Nampak? Dia buat. Yang ni pun statutory subclass greeting ni dia buat semua ni. Kan? Jadi di sini dia dah apply konsep abstract class dan abstract method. Okay. Abstract method tu di parent dia tak buat apa-apa, di child dia buat. Dia ada lah ni dia buat ni. Okay. Dia buat ni. Di child kan. Okay, itu abstract method dan abstract class dan abstract method. Array pula array pula adalah apabila kita create array. Ini adalah proses kita create array ni. Okey, ini adalah proses kita create array. Sebab apa? Sebab apa create array? Kita tahu create array sebab ada simbol ni. Nampak? Square bracket ni. Apabila square bracket ni kita tahu, kita create array. Kan, kita create array. Array yang kita create tu pula adalah untuk card. Kan, nampak card. Card ni adalah kelas ni main class, parent class. Kan, nampak card. Parent class kan? So kita create array untuk objek kelas card. Yang mana card tu adalah parent. Kan, so dia card C and then array equal to new card. And then kita letak array ni dalam ni kita letak 2. Maksudnya kita nak bagi dalam array tu ada 2 memory location. 2 array. 2 tempat array untuk store card. Kemudian apabila kita nak masukkan data ke dalam array tu, okay, array kan. So array kita start dengan 0. Kedudukan dia, address dia, index dia adalah 0. So sebab tu di sini dia 0. Okay, sebab tu C0. Kan kita create tadi C. Kat C kan. So C0. Maksudnya di index dalam objek C di kedudukan 0 adalah kita nak letakkan apa? Kita letak objek child class. Nampak? New birthday. Kan birthday ni child kan. Kan nampak ni. Ni birthday. Birthday ni child. Hari raya ni pun child. Kan. Sedangkan kita create array untuk parent class ni. Tapi untuk array polymorphism ni boleh. Walaupun kita create array untuk parent class, tetapi objek ni kita boleh letakkan child class. Buat new birthday. And then data dia lah. Sebab dalam birthday dia perlukan 2. Satu recipient, satu lagi date. Sebab tu dia letak 2. Manakala hari raya dia hanya satu saja, which is recipient. Sebab tu hari raya dia minta kita bagi satu je, city. Okay. So, dalam makna kata ni, di index 0, kita dah store objek birthday. Yang mana objek birthday tu adalah child class. Manakala di index 1, kita store objek hari raya. Yang mana hari raya tu juga adalah child class untuk card. Card ni. Kan? Maksudnya dia cross. Walau kita tak create pun array untuk child class. Kita create array untuk parent. Tetapi data dia adalah data child class. Itu boleh. Itu maksud array in polymorphism. Kemudian apabila kita panggil ni kan, greeting ni, greeting yang pertama ni adalah di index 0. Index 0 ni yang ni kan, index 0 yang ni adalah daripada objek birthday. Okay, so apabila objek birthday, greeting tu dia akan panggil greeting yang birthday. Greeting yang birthday yang ni, ni greeting birthday kan. Manakala greeting hari raya ni yang ni, dia tak sama. Sebab dalam dia buat, dia beritahu kan, birthday, happy birthday. Hari raya, selamat hari raya. So, walaupun dua-dua ni greeting method yang sama, tetapi disebabkan objek dia berbeza, jadi
method yang terpanggil itu pun akan menghasilkan output yang berbeza lah, bergantung kepada objek tu objek apa. Okey, boleh. Boleh Ki. Yang lain macam mana? Faham atau tak faham? Si- Okey ya. Ni saya record, nanti saya upload lah. Okey. Nanti kamu tengok balik, kalau tak faham juga boleh tanya saya balik. Okey. Okey, ini pun samalah macam tadi, cumanya kali ni untuk display ni dia pakai looping. Okey, sama macam tadi juga. Kita create array C untuk card. Card ni parent. Dua, samalah macam tadi ya. Index 0 kita letak objek birthday. Index 1 kita letak objek hari raya. Tapi untuk display dia pakai looping. Macam tadi tak berlooping kan, dia buat satu-satu kan. Kosong, satu. Tapi macam ni dia pakai for looping. Start dengan 0, dia buat. Kan. And then J1 apa pula? So samalah. Dia akan menghasilkan output yang sama lah. Cumanya dia apply for looping supaya dia tak perlu nak tulis coding yang sama dua kali. Okay. Sebab ni dua. Kalau ada 100, takkan dia nak ulang C1.greeting, C2.greeting, C100 sampai 100.greeting kan. Jadi kita pun guna looping ni. Looping hanya dua line ni sajalah. Alright. Array of different subclass objects that share the same superclass. Okay. Tetapi syarat dia mestilah kedua-dua subclass tu ada superclass yang sama lah. Jangan pula superclass yang lain, subclass pula yang lain-lain kan. Dia tak boleh. Maksudnya dia daripada satu keturunan yang sama. Untuk objek ni. Objek subclass ni daripada satu keturunan yang sama. Which is, dua-dua ni adalah keturunan card. Kan, birthday dan hari raya adalah keturunan card. So, boleh lah. The object in the array has access to the same method of the superclass. Okay. Ini sama tak? Okay, ini sama aja. Cumanya dia tunjuk dalam bentuk yang lebih komplit lah di main class. Okay. Di class definition. Class definition ni, okay, sama saja. Okay, cumanya di main class ni. Main class ni dia tunjuk versi yang lebih detail. Okay. So, kita tengok. Import Java I/O, scanner, class app, static void main, and then scanner input new scanner. And then card C equal to new card 3. Nampak tak? Dia create array. Dia create array di sini kan. Tapi dia allocate 3 index. So, kita nak minta user masuk 3 kali. So, kita pakai looping lah. For int I equal to 0, I less than 3. Kita minta user yang masukkan. Card type. Dia nak masukkan card type jenis apa? Birthday ke hari raya? Kan? So, user pun masuk. So, apa user type tu dia akan store dalam type. Apa user type kan? Contoh user type birthday. So, input yang user type ni akan store dalam type. So, kita pun dah store dalam type, and then kita check lah. Adakah type tu equal no case sama dengan birthday? Kalau sama, apa dia buat? Dia buat yang ni. Dia buat apa? System.out.println your name. Dia minta user masukkan name. So, user pun enter name. Enter name akan store di variable name. Kemudian minta masuk DOB, date of birth. So, user pun enter date of birth di sini. Dah store dalam DOB. So, bila dah store dah, next kita nak masukkan ke dalam array. Nak masukkan dalam array macam tadi lah. Apa kita buat adalah C I1 lah. Sebab looping ni 1 kan. Sorry, 1 pula. I0 dulu kan. So, I0, for example, new birthday. Sebab apa birthday? Sebab kita check adakah type equal in our case ni sama dengan birthday. Kalau sama dengan birthday, kita akan create objek birthday lah. Sini. And then kita pun store name and DOB. Masuklah dalam array tadi. Array I ni. Else jika bukan birthday lah. Jika bukan birthday, of course lah hari raya kan. Kalau bukan birthday, of course hari raya. So, apa dia buat?
kita akan minta user masukkan system.out your name, masukkan name. So user tag name di sini, dia akan di store di name, kan. So hari raya dia minta satu saja, dia minta name saja, tak minta pun DOB, kan, sebab hari raya kita tak tahu bila kan. Dia just wish hari raya saja. So store name. So bila dah dapat name, kita pun nak store ke dalam array C ni. Ci equal to new hari raya. Sebab apa hari raya? Sebab S lah. Sebab S selain daripada birthday. Ada hari raya je kan. So hari raya name. Name ambil dari sini lah. So ini adalah satu jenis coding yang lengkap lah. Kita apabila kita nak minta user yang masukkan, dia nak birthday ke atau hari raya. Next, bila dah masuk, dah store dah, bila kita nak display, kita boleh guna for looping ni. For nt j equal to 0, j less than 3, j plus plus, c square bracket j dot greeting. So dia akan panggil lah. So dia akan check lah, j01. So dia akan check c0 apa dia. So dia panggil greeting, method greeting. Bergantunglah. Kalau birthday, dia akan panggil greeting yang birthday. Kalau hari raya, dia akan panggil greeting yang hari raya. Ini ulang sampai 3 kali kan. Then close lah. Alright, ini contoh lengkap lah penggunaan macam mana kita nak create array superclass dan kita store objek tu adalah objek subclass ataupun child class. So contohnya macam ni. Contoh output. Kalau cut type birthday or hari raya, user enter raya. And then input hari raya cut only. Apa nama? Name kan, okay. And then ulang lagi. Birthday hari raya, birthday. Kali ni birthday dia minta 2, melur dan DOB. Sekali lagi, birthday sebab 3 kali kan. Raya. So raya minta nama, Melati. So bila dah habis masuk, dia akan display lah. Di index 0 kita ada okay. Dia okay selamat hari raya. Kan sebab greeting untuk raya hanya nama dan selamat hari raya. Yang kedua, diulang kan. J tadi kosong, sekarang J di 1. 1 yang kedua lah. 1 birthday. Birthday dia ada name and DOB. So dia panggil greeting birthday, dia melul happy birthday dan juga DOB ni. Yang ketiga, raya balik. Raya minta nama saja. So dia pun akan display greeting yang hari raya saja. Dia Melati selamat hari raya. Itu proses dia lah. Okay. So kamu boleh tengok balik coding contoh ni. Dan kalau kamu faham, boleh apply kamu punya projek, lagi cantik lah. Okay, lagi complete lah. Kan? Okay, so